tidak lihat begitu. Ya, sebelum ini Pakatan Harapan memimpin 22 bulan. Inilah yang selalu didendang-dendangkan oleh UMNO. Saya bertupas UMNO dan juga PN bersatu. Sekarang ni dah masuk PN, dah masuk Perikatan Nasional. PAS, walaung PAS. Saya bertupas PAS. Memainkan dua sentimen ni, iaitu 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan menipu rakyat. Tuan-tuan ibu ya, 22 bulan itu bukan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. 22 bulan itu dipimpin oleh, ini dia juga kleptokrasi yang besar, bapa kleptokrasi, Tun Mahathir Mohamad. Dia pengkhianat negara. Dia pengkhianat rakyat. Kenapa perlu sanjung-sanjung dia? Dia tidak ada apa-apa lagi dah. Kenapa perlu sanjung-sanjung orang ini? Sedangkan dialah pelahir yang melahirkan kleptokrasi terbesar dalam negara ini. Dia yang menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merengkok dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Dia itu juga penyebab bahawa Datuk Seri Anwar tidak jadi Perdana Menteri pada hari ini. Nampak realitinya, percaturan politik itu di permuka ni, depan. Ya, sebabkan tak ada numbers. Sentimen yang dibuat oleh UMNO, PAS dan juga orang-orang bersatu seperti Azmin Ali Semburit, iaitu apa? Diterus trollkan. IFF convincing numbers. Itu yang dia trollkan untuk menutup jenayah-jenayah yang mereka lakukan, untuk menutup kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Mereka terus troll. Ya, mereka mempunyai duit, jasa dia boleh hidupkan balik semula, untuk terus meracun fikiran rakyat Malaysia ini, khususnya anak-anak muda, berkenaan memburuk-burukkan sosok tubuh Datuk Seri Anwar itu sendiri. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar itu memusuhi kleptokrasi, memusuhi penjenayah, perompak, penyamun, penyangak. Sebab itulah Datuk Seri Anwar tak jadi Perdana Menteri hari ini. Mereka tidak boleh ada deal sedikit pun dengan Datuk Seri Anwar berkenaan dengan prinsip Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Lebay, Haji-haji yang ada dalam PAS, dalam UMNO, dalam Bersatu, come on, wake up. Dalam GPS pun, siapa-siapa yang ada dalam GPS, come on, wake up. PRN Sarawak dah dekat. Tolong buktikan yang bahawasanya rakyat tidak lagi mahu dibodoh-bodohkan dengan sentimen kuno dan kolot seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini. Terus-menerus didendangkan, memburuk-burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan menjadi pencacai pun mahupun penjilat kepada Datuk Seri Anwar. Nak kata apa terserah anda lah, wahai walaun, PAS, UMNO dan juga Bersatu, maupun GPS itu sendiri, ataupun warisan mungkin. Tak kisah apa korang nak kata. Saya secara peribadinya, kalau di antara ada 4 individu ini, Zahid Hamidi, Tun Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim,
Okey. 3 ni confirm aku tolak. 1 aku ambil. Sebab di antara 4 ini, individu ini, mungkin korang akan kata ini baik bagi korang. Ini baik juga baik. Tetapi bagi aku, ya mungkin dia baik apa yang korang cakap, tetapi ini lebih lagi baik. Sebab itu tuan-tuan, ibu ayah, kita perlu bijak dalam memilih pemimpin kita untuk membangunkan negara kita ini. Kita perlu tahu bahawasanya mana yang utama dan mana yang lebih lagi utama. Mana yang baik, mana yang lebih lagi baik. Mana yang perlu dan lebih lagi perlu. Itu sepatutnya tentang konsep kita, pemikiran kita sebelum buat pemilihan. Itu sepatutnya. Tetapi semua ini berlaku disebabkan dalam organisasi itu sendiri. Setiap organisasi itu begitulah. Jadi saya berharap setiap organisasi parti itu sendiri perlu bijak. Anda yang baik-baik dalam setiap organisasi itu sendiri, tak kira anda dalam UMNO, anda dalam PAS, anda dalam Bersatu, anda dalam GPS, anda dalam parti mana-mana pun, PKR, tolong kita pilih mereka yang betul-betul berintegriti, yang mempunyai jiwa rakyat, yang memikirkan tentang rakyat, memikirkan tentang negara ini untuk naik. Kalau perlu anda yang naik, jangan tunggu orang lain lagi naik. Silap hari bulan orang itu, kalau tak betul-betul anda salah pilih lagi sekali, mereka naik, mereka rompak hati rakyat. Mereka menggagalkan tidak jadinya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Kerana mereka bersekongkol dengan pengkhianat, penyamun, penyangak, perompak itu sendiri. Dan itu berlaku jelas. Pada waktu sebelum ini, kita memilih Azimin Ali di Gombak ni untuk menjadi pemimpin di Gombak pada permulaannya. Bantu dia, jentera dia semua, kita bantu dia semua. Dia dengan Hilman Idham, kita bantu dia. Siang, pagi, petang, malam. Kempen untuk mereka ni. Lahanat lahabau mangkuk ayun. Tapi apa yang dia beralas? Dia balas tuba dengan rakyat, pengundi-pengundi Gombak. Dia menipu jentera-jentera keadilan. Dan mereka sedang lenang di luar sana. Sebab itu, daripada pemilihan parti itu sendiri, kita harus menidakkan mereka-mereka yang tidak berprinsip, yang pengkhianat, penyamun, penipu ini. Cantas mereka awal-awal, terlawan dia. Dari peringkat parti kita, baik kita dalam PAS, baik kita dalam UMNO, dalam Bersatu, dalam PKR, dalam Amanah, dalam mana-mana parti, semua kita ini perlu melantik, menaikkan orang-orang yang berprinsip, yang mempunyai jiwa nurani rahmatan lil alamin. Jiwa prinsip yang mana tujuan dia bukan tujuan peribadi, tujuan adalah tujuan ilahi. Tujuan dia apa yang ilahi suruh buat, ilahi kata suruh buat baik. Itu yang perlu kita naikkan orang-orang seperti ini. Jangan lagi kita memilih mereka-mereka yang mempunyai hati nurani iblis dan binatang. Di depan kita senyum-senyum, elok muka. Senyum mereka tak kering gusi. Rupanya hatinya busuk.
penuh dengan propaganda dan juga pelbagai niat jahat. Paling mereka ingin merompak sedikit demi sedikit harta yang ada di muka bumi Malaysia ini, khususnya di tempat mereka itu sendiri. Gombak, saya perlu tekankan dekat sini. Secara pribadinya, tidak kira siapa pun anda. Ya, betul. Saya akan terus pantau. Secara pribadi, saya akan terus pantau dalam parti keadilan Gombak. Mereka-mereka yang nak naik, saya akan cuba pastikan betul-betul mereka itu betul-betul ikhlas dengan parti ini, ikhlas dengan presiden, ikhlas dengan rakyat, ikhlas dengan pengundi, ikhlas dengan jentera-jentera parti, baru mereka boleh layak dinaikkan. Bukan ambil tangkap muat. Itu saya. Dan saya berharap ada di kalangan anda semua. Tidak kira kawan-kawan saya dalam UMNO, dalam PAS, dalam PKR, dalam dalam amanah mana sekali. Pengundi-pengundi atas pagar, semua tolong join the party. Untuk vote anda tu perlunya 2 kali. Anda perlu terapkan dalam diri anda. Terapkan dalam diri anda, anda perlu vote 2 kali. Yang pertama dalam pemilihan parti, yang kedua PRU. Setiap PRU itu wajib pilihan raya umum. 2 ini yang anda perlu tanamkan dalam diri anda. Tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab, bukan PRU sahaja tanggungjawab kita. Pemilihan parti itu menentukan bahawasanya mana pemimpin yang layak akan menjadi pemimpin kita di tempat kita, di parlimen kita, di DUN kita itu sendiri. Dari pemilihan parti itu sendiri. Tak kira parti UMNO, PAS, Bersatu, Keadilan, Amanah, nak apa lagi parti. Mana anda suka, masuk. Anda berhak. Kita kena mindsetkan diri kita, kepala kita, iaitu kita ada 2 pemilihan. Tanggungjawab kita pada 2 kali. 2 kali ini. Pertama, pemilihan parti, menentukan pemimpin itu menjadi pemimpin setempat, dan mereka akan bertanding. Kalau mereka layak dengan koalisi mereka itu, dengan syarat-syarat yang ditetapkan, mereka diberi keutamaan, akan diberi keutamaan untuk bertanding di tempat mereka. Bila mereka bertanding, kalau kita salah pilih, mereka akan menjadi porak-perandakan pada PRU 15. Kita tidak mahu lagi melahirkan kata-kata pengkhianat, penyamun, perompak, penyangak. Saya tak rasa saya boleh redha dengan mereka. Biarlah mereka nak kata apa dengan saya. Sejujurnya musuh saya adalah kepada mereka-mereka yang pengkhianat, penyamun, perompak, penyangak. Itu saya punya concern saya. Saya tak boleh toleransi. Inilah konsep yang Datuk Seri Anwar bawakan. Dan sehingga hari ini beliau tidak jadi Perdana Menteri sebabkan beliau menjaga integriti seperti ini. Musuh, perompak, penyamun, penyangak ini tidak boleh beliau berkompromi. Bertoleransi itu tak ada. Beliau tak boleh. Kalau dalam solat beliau kena membarakah. Ini konsepnya.